ayat hari ni insya-Allah kita nak baca ayat 41 hingga ayat 45. Berarti akhirlah surah Fatir pada hari ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بارك الله. Alhamdulillah, kita hari ini akan teruskan tafsir ayat 41 surah Fatir. Sesudah kita dengar kemarin lebih kurang berkenaan dengan cerita lebih kurang yang berhubungan dengan orang musyrikin, maka hari ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan lagi pula tentang kuasa dia. Dia selama mana kita tidak boleh kena kata Allah ni kuasa, maka selama itulah kita tidak sapa kepada tahap yang sebenar iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Quran banyak dia sebut, Allah sendiri menyebut tentang kekuasaan dia. Dia buat langit, buat bumi, menghidupkan bumi yang mati, menggerakkan angin supaya kapal laut berlayar, menghiaskan langit dengan bulan-bulan buntat, dengan bulan dan bintang. Banyak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sesungguhnya Allah menahan dan memeliharakan langit dan bumi supaya tidak berganjak atau tidak runtuh. Langit yang dia buat ni yang tidak ada tiar ni, bukanlah Allah buat lepas begitu dak. Dia jaga pula. Dia jaga supaya tidak runtuh. Begitu juga bumi yang dia menjadikan ini juga dia jaga, dia kawal juga. Bukan lepas hidup gerak ikut gitu dak kali. Maka jika kedua-dua itu langit dan bumi ditakdirkan runtuh misalnya, tapi Allah jaga dia tak boleh runtuh. Tapi sekiranya Allah kata ditakdirkan runtuh langit, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahan dari berlakunya demikian selain dari Allah.
Marilah pakak manusia 7,000 juta lebih tak dunia ni, mai nak pakak nak jaga langit tak seri utuh. Tosa kata lutuh semua, lutuh boleh satu tarambik je langit tu. Tak kuasa dah tahan dah. Ni ayat kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh jaga langit daripada runtuh. Manusia tak kuasa. Manusia tak kuasa. Di sini apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita kata dia kuasa, manusia semua pakak semua tak kuasa, apa arti kita tidak memohon sesuatu daripada makhluk yang lemah? Apa faedah kita beribadat menyembah kepada makhluk yang lemah selain daripada Allah? Apa faedah kita meminta, memohon, mengharap, menyerahkan diri kepada makhluk yang lemah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dia. Dan sesungguhnya dia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Itu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Oleh kerana sebelum bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita tu dia tahu belakang dah, kata dari kalangan Bani Israel ni Nabi dan Rasul. Banyak Nabi dan Rasul orang kata dibangkit dalam kalangan Bani Israel. Orang musyrikin tak ada Rasul, tak ada Nabi dia. Pasti dia tak tahu tergapo semua. Orang musyrikin, orang jahil. Orang Kristian, orang Bani Israel, orang alim, ada dengan buku, ada dengan kitab. Jadi orang-orang Yahudi di antara orang Bani Israel bertengok kisah semasa dia berada di Al-Madinatul Munawwarah, ketika duk perang bermusuh di antara Yahudi dan Arab di Al-Madinatul Munawwarah, sama ada Arab Aus ataupun Khazraj. Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dia ada bersatu di antara Yahudi tiga tu, bersatu di antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ia seteru dua ni, tapi ketika dia nak lawan dengan Yahudi ia bersatu. Begitu juga Yahudi, dia tak boleh masuk juga di antara tiga Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, tapi ketika dia nak lawan dengan Arab ia bersatu. Duk bermusuhan tak tahu berapa lama lah di antara orang Yahudi dan orang Arab. Orang Yahudi mengugut orang Arab, natilah orang Arab. Apabila mari Nabi Muhammad, apabila Allah bangkit Nabi Muhammad menjadi ketua kami, hancurlah orang Arab. Jadi dia semua-semua dia ugut, natilah orang Arab. Tak lama marilah bangkit Nabi Muhammad, di situ hancur kamu. Orang Arab pun takut, bila bagi Nabi Muhammad, bila bagi Muhammad. Jadi orang Yahudi mengharap-harapkan Muhammad dari kalangan Bani Israel. Dan ayat kata cerita banyak Bani Israel duk mengharapkan Nabi. Orang Arab musyrikin Mekah pun dia tahu kata dari kalangan Bani Israel lah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya. Payah tengok Bani Israel ni, kejam, karuk, duk bunuh Nabi lah, duk deraka kepada Nabi lah, duk bermusuh dengan Nabi lah. Orang musyrik kata kerana dia bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi orang musyrikin ni jarang dia nak bersumpah dengan nama Allah. Boleh dia bersumpah dengan nama berhala dia, Allah tak sumpah dengan nama tok nenek moyang mereka dululah. Tapi kalau suatu perkara yang benar-benar bersungguh, dia bersumpah dengan nama Allah. Di sini dia bersumpah dengan nama Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Sungguh-sungguh. Dia kata bala mana? Dia bersumpah kata, demi sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, sudah tentu mereka akan menjadi orang yang lebih betul jalan agamanya dari semua manusia yang diutuskan kepadanya para Rasul. Dia kata Yahudi tak ada. Pok Yahudi, pok Bani Israel tak ada. Ahli kitab tak ada. Tak turut Nabi, berakor Nabi. Dia kata kalaulah dibangkit seorang Rasul kepada kami dan Rasul tu bagi peringatan, bagi amaran kepada kami,
sudah tentu dia kata mereka lah orang musyrik itu lebih baik daripada orang-orang lain lagi di dunia ni. Di segi patuh, taat, beriman dengan rasulnya. Ya tu. Jadi nak kata ya dutuk pada Bani Israel lah, ya dutuk pada orang Yahudi tak jalan orang Yahudi. Mari Nabi SAW bunuh lah, deraka lah. Sebab itulah kalaulah rasul itu dibangkit kepada kami, patut rasul pulanya pemberian memberi peringatan, memberi amaran, sudah tentu mereka akan menjadi orang yang lebih betul jalannya, lebih baik dari kalangan umat manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Dia cabar. Tapi bagaimana cerita dia nya? Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Gapo cerita dia? Tak kala datang kepada mereka seorang rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan. Rasulullah memberi peringatan, jangan buat palatu, jangan buat goni, kena buat gotu, kena buat goni, peringatan daripada ajaran Al-Quranul Karim lah. Rasulullah mengambil Al-Quranul Karim, peringatan kepada manusia, kepada musyrikin di Makkahul Mukarramah pertama kali, dan memberi amaran. Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali bertambah jauhnya mereka dari kebenaran. Dengan sebab kedatangan Nabi Muhammad kepada mereka, yang Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka, memberi amaran kepada mereka, tak serupa dengan mereka duk dakwa sebelum bangkit Nabi Muhammad. Mereka kata kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi dibangkit dari kalangan kami nak turut, kami nak beriman, nak percaya, nak patuh, nak setia, sudah tentu kami lebih baik daripada orang lain di atas dunia. Tapi hakikat sebenarnya apabila Allah bangkit Nabi Muhammad kepada mereka, Nabi Muhammad beri peringatan, beri amaran, kedatangan Rasul itu kepada mereka menambahkan jauh mereka dari kebenaran. Kalau tekah belum mari Rasul, serta je dengan kebenaran. Buat Rasul mari 2, 3, 4, 5 depan lebih jauh daripada kebenaran lagi. Ya, tu cerita dia. Allah habis kata orang musyrikin ni, perangai orang musyrikin. Allah menceritakan perangai-perangai orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad tahu. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan cerita ni kepada manusia semua, kepada kita, siapa kepada kita. Nabi kita sudah tengok perangai orang musyrikin kerah kepalanya. Balah ni lah cerita dia. Kita kalau dia tahu betul kan. Kita tak ada mengaji, dia kita mengaji betul kan. Lebih dari demo lagi kan. Tapi bos apa pergi tak lebih teruk. Apakah sebab? Apakah sebab orang musyrikin tidak menerima Nabi Muhammad, ingkar, menolak? Sebab apa? Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makras sayyi illa bi ahlihi fal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sebabnya kerana kesombongan mereka di muka bumi ini, kerana sombong, takabur, besar diri. Kita tengok makhluk mula-mula deraka kepada Allah, siapa? Iblis. Gapo sebab dia? Sebab takabur. Nah, itu penyakit takabur ni penyakit yang mula-mula makhluk Allah deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada buku lain dia deraka. Apa mu tidak boleh beribadat, tidak boleh sujud, apa tunduk kepada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Dijadikan aku daripada api, dijadikan Adam daripada tanah. Aku lebih baik pada Adam, aku lebih lama daripada Adam. Mana boleh aku orang yang lama, orang yang lebih, yang mulia ini nak sujud kepada makhluk yang baru, yang lemah, yang dijadikan daripada tanah. Ini takabur mula-mula iblis. Maka mari musyrikin pun tak boleh terima Nabi Muhammad, menetai Nabi Muhammad. Bukunya Istikbaran fil ard,
kerana takabur, besar diri, dan kerana terpedaya dengan rancangan jahat mereka. Ini sebab yang kedua, kerana mereka berpengaruh, terpedaya dengan rancangan jahat mereka, muamarah yang ada sama mereka. Bagaimana rancangan jahat? Rancangan jahat mereka dulu tak ada orang dah. Tipu orang lemah lah, rancang balah tu lah, balah ni kau orang tu sewi turut Muhammad lah, atau sewi turut Islam yang sebenar lah. Macam-macam rancangan jahat yang dilakukan oleh orang musyrikin. Maka dua sebab inilah menghalang mereka menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrikin tak boleh terima Nabi Muhammad, tak beriman dengan Nabi Muhammad, menolak isi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Punca besarnya takabur, mereka lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Mereka lebih mulia daripada Muhammad. Mereka anggap, sebab itulah tidak boleh beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan sebab rancangan jahat yang mereka lakukan. Seperti saya kata tadi, itulah dua sebabnya. Jadi kalau perangan ni duduk sama siapa pun, kalau duduk sama kita pun, perangan dua ni sama kita, kita juga tidak boleh menerima kebenaran. Kalau duduk tak siapa-siapa pun, tak boleh terima cerak kebenaran kalau ada dua perangan. Berarti manusia nak boleh terima kebenaran yang sebenar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena membasmikan, mengikiskan, membuangkan dua penyakit ni. Jangan ada istikbara dan apa ni, rancangan jahat. Sedang rancangan jahat itu tidak menimpa melainkan orang yang merancang dan menjalankannya sendiri. Rancangan jahat yang orang musyrikin duk rancang dalam nak menyekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kelik kepada Nabi Muhammad, tak kali. Bahkan rancangan jahat, kejahatan itu menimpa ke atas musyrikin itu sendiri. Sebab itulah kalau kita buat rancangan jahat, nak tay orang, nak peracun orang, nak jatuh orang, tak kena ke atas orang yang kita rancang. Kejahatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana orang musyrikin di sini yang Allah cerita dalam ayat ini. Maka tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain daripada berlakunya ke atas mereka sunnatullah, iaitu kebinasaan sebagaimana yang telah membinasakan orang-orang kafir yang telah lalu. Musyrikin yang tidak beriman dengan Allah kerana takabur, tidak beriman dengan Rasulullah kerana apa ni, pakatan jahat mereka ataupun rancangan jahat mereka, mereka ini dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah marah kepada umat-umat Nabi dahulu. Bala mana umat Nabi Nuh, Allah marah. Bala mana umat Nabi Musa, Fir'aun, Allah marah. Bala mana kaum Ad, kaum Samud yang deraka, yang tidak beriman kepada Rasul, Allah marah benar-benar. Maka mari orang musyrikin pun serupa dengan kaum dulu juga. Ingkar Rasul, bantah Rasul, lawan Rasul, tidak beriman dengan Rasul. Juga mereka termasuk dari kalangan makhluk manusia yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu orang-orang musyrikin yang dia melakukan ingkar kepada Rasulullah, duk tunggu kebinasaan yang datang daripada Allah. Mereka tidak tunggu kedatangan kebinasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah membinasakan orang-orang kafir dahulu. Ada kerja lain. Orang yang lawan dengan Rasul, orang yang ingkar Rasul, duk tunggu kebinasaan daripada Allah. Serupa dengan Allah membinasakan orang-orang kafir dulu. Kerana kamu tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah, peraturan Allah pada alam ini. Balah mana peraturan Allah, balah mana sunnatullah dalam nak membinasakan orang yang deraka, orang yang ingkar kepada Rasul, balah itulah bila-bila masa pun kamu tak kuasa nak mengubah sunnatullah. Kalau sunnatullah balah tu tak kuasa. Kalau sunnatullah Allah membinasakan orang yang deraka kepada Rasul, balah itulah marilah pakak manusia nak mengubah sunnatullah, tak kuasa nak mengubah. Dan kamu tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan Allah ataupun sunnatullah itu. Nak ditukar, nak ubah tak boleh, dan nak tukar pun tak boleh. Nampaknya kita kena baik sekatu itu tak tahu. Dah. Tinggal lagi dua ayat, ayat 44, 45, insya-Allah kita khatam esok. Ya, hari ni kain dulu. Lepas tu kita serah kepada
bahasa Sia pula Ustaz teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah เมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามสำหรับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีอำนาจใดๆนอกจากการหลอกลวงแทบทั้งสิ้นจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาบอกถึงนะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์อินนัลลอฮะยุมซิกุสสมาวาติวัลอัรฎอันตะซูลาอันนี้ความสามารถของอัลลอฮ์ที่แตกต่างจากอย่างอื่นที่พวกเขาเหล่านั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้เห็นชัดๆว่าอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ที่ค้ำจุนค้ำฟ้าไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นลงมาถ้าหากว่ามันจะหล่นลงมาก็ไม่มีใครที่สามารถจะค้ำยันมันได้อย่างแน่นอนนะครับอันนั้นชัดมากอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับอย่างที่ดร.ดินบอกสักครู่ไม่ว่ามันจะตกลงมาสักแผ่นเล็กๆหรือว่าตกมาทั้งหมดก็ไม่มีใครสักคนที่สามารถจะพยุงมันไว้ได้อย่างแน่นอนมินบะดีคือหลังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูกานะฮาลีมันฆอฟูรอพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงความสามารถของอัลลอฮ์หนึ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถร่วมกับพระองค์ได้เนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้ครับว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีบุคคลที่ทรยศและไม่เข้าใจอินนะฮูกานะฮาลีมันฆอฟูรออย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังเป็นผู้ที่ฮาลีมคือยังอภัยให้เสมอนะครับสำหรับคนที่ผิดกอฟูรเช่นเดียวกันอภัยฮาลีมก็คืออะไรนะภาษาไทยเรียกว่าไม่คือไม่โกรธง่ายฮาลีมันคือให้โอกาสกอฟูรอนคือให้โอกาสกับคนที่ทำผิดคนที่เข้าใจผิดแล้วก็อภัยโทษให้กับคนที่เข้าใจผิดคือคนชิริกเมื่อข้างต้นนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าแม้อำนาจของอัลลอฮ์จะชัดแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคนที่ปฏิเสธก็ปฏิเสธอยู่งั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวปฏิเสธพร้อมๆกับข้ออ้างว่าอักซามูบิลลาฮิจฮดะอิมานิคุมนิฮิมละอินจาอะฮุมนาซีรถ้ามีนาซีรมาเราก็จะคงจะได้รับทางนำเหมือนคนชนรุ่นก่อนแต่ว่าพอมาจริงๆก็ไม่มีอะไรฟะลัมมาจาอะฮุมนาซีรมาซาดะฮุมอิลลานุฟูรอนั่นเป็นข้ออ้างอย่างเดียวเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายถ้ามาจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากนาซีรมุฮัมมัดมานอกจากพวกเขายิ่งห่างไกลแค่นั้นเองสาเหตุที่ห่างไกลก็ชัดครับอิสติกบารองฟิลถ้าไม่รับอิสลามไม่รับคำตักเตือนที่ดีก็ไม่ต้องมีเหตุผลมาอ้างว่าคนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลหลักที่สุดที่อัลลอฮ์รู้เนี่ยคนที่ไม่รับกติกาของอัลลอฮ์ไม่รับคำตักเตือนของคำเชิญชวนของนบีมุฮัมมัดเหตุผลเดียวครับอิสติกบารองฟิลอัรฎก็คือตะกับบรคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ถูกนำเสนอมาว่ามักรซัยนั้นก็เป็นแผนการอีกแผนการหนึ่งแล้วก็ความจริงแล้วแผนการของพวกเขาก็ไม่ได้นะครับไปกระทบใครนอกจากตัวเองพวกเขาเท่านั้นนะนี่เป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็มาปิดท้ายด้วยคำว่านั่นเป็นสุนนะตุลลอฮ์สิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนะครับก็คงจะแค่นั้นครับวัลลอฮุอะลัมLepas tu ada orang dalek itu sama parti dalek. Mungkin dalek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tiga ayat yang kita dengar tadi, alhamdulillah. Ayat pertama menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah berkuasa secara mutlak bagi. Mana masalah langit dan bumi adalah masalah besar
dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Bila Allah menahan, Allah pegang, maka dua-dua makhluk ni tidak akan runtuh, tidak akan kesok sama sekali. Dan kalau runtuh, kalau kesok, maka tidak ada siapa yang untuk nak pegang, tasawir terbalik dan sebagainya. Yang keduanya saya nak perhatikan di sini masalah akhir ayat 41 tu, innahu kana haliman ghafura. Banyak ayat-ayat Al-Quran bila disebut akhir ayat dengan nama Allah, selalu bagi dua nama bagi. Satu haliman, dua ghafura. Mari tengok ayat yang 44 yang kita tak ada baca lagi, juga dua ayat, innahu kana aliman qadira. Dan ayat sebelum ni pun seperti juga. Ayat yang ke-34 34 Rabbana laghafurun syakur. Dan ayat 30 belum ada tu lagi, ghafurun syakur. Supaya juga. Maknanya selalu bagi dua ayat, dua nama Tuhan panggil kapuh mari. Apa hikmat dia? Kita dapat mengambil pengajaran di sini bahawasanya memberi pengajaran, katanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia tu bersifat dengan sifat yang disebut dalam nama dia, macam Ghafur, Syakur. Kadang-kadang orang hamba dia tu buat satu perkara, tapi Tuhan bagi nama dia, sifat dia dua perkara. Misal kita kata ayat Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamba ada tu, ada hawa dia, zalamna anfusana, dia zalim diri dia. Tapi bila ada tu minta doa, dia kata wa illam taghfir lana wa tarhamna, dua lagi. Kalau kamu, ya Allah, engkau tidak memberi ampun dan tidak kasih belah kepada kami, nescaya kami tergulung dalam gulungnya orang-orang rugi. Jadi bagi mengadu kepada Allah dengan sifat Allah, iaitu Rahim, sifat pengampun dan Rahim. Maka ini adalah suatu perhatian yang kita patut bila kita baca Quran, kita selalu temulah. Ini haliman ghafuran, dua nama panggil, asma minal asma'il husna, di antara pernam ke Allah Subhanahu wa taala yang husna, maknanya yang bagus-bagus. Sesuai dengan isi ayat. Misalnya ayat sebelum ini, orang-orang musyrikun tu dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah haliman, penyabar panggil. Penyabar ni maknanya tidak cepat ambil tindakan. Bahkan dia lepas begitu saja. Lepas tu ghafuran pula dah, memberi keampunan kepada orang yang buat salah terhadap dia. Begitu juga kalau ayat 44 misalnya, yang kita belum sampai lagi, afalam yasiru fil ardi wa yanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Maka disudahi dengan innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui, lagi pula maha kuasa. Walaupun panggil orang-orang dulu dia kuat di segi jismani dia, kuat dari segi pembinaan dia, kuat di segi kerja-kerja dia, tapi Allah Subhanahu wa taala dia tahu. Dan dia lebih kuasa daripada mereka itu, lebih kuat pada mereka itu lagi. Lepas tu kita mari perhati ayat yang ke 43. Ada sebut kalimah sunnah 3 kali semua. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida sunnatillahi tahwila.
Jadi kita faham di sini katanya kalimah sunnah ni dia memberi pengertian banyak-banyak segi panggil. Lain-lain kuamai. Bukan sunnah bersebut sunnah Nabi aja dak. Kalau di sana kata sunnatul awwalin. Makna sunnah orang-orang dulu. Orang dulu maksudnya umat-umat pada nabi-nabi dulu. Makna sunnatullah pada mereka itu iaitu bila mereka takzib, mereka dusta terhadap ajaran dakwah yang disampaikan oleh para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala selalu ambil tindakan selalu dah. Turun bala, turun apa? Turun seksa atas mereka itu. Boleh tengok dengan mata kepala. Hujan batunya macam kita bumi, mereka mati selalu macam-macam. Itu panggil sunnah. Sunnah memang pekati sinti Allah Qur'an tu Allah Subhanahu wa taala tu putih kohop orang yang dusta terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasul. Lepas tu sunnah yang kedua di sini iaitu juga panggil Qur'an. Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana peraturan Allah ni tidak boleh diubah, ditukar. Tu. Sama sekali, dekat, panggil dekat. Sebabnya walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalimah kata lan tu panggil particip, telot. Abadi panggil. Ta'bid li ta'bid, particip li ta'bid. Nafi selama-lamanya. Tak mungkin sama sekali berlaku perubahan dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga nak ubah tak boleh, nak tukar pun tak boleh. Itu sebagai kita nak faham kalimah-kalimah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita memberi dapat kita faham beberapa ayat yang kita telah baca dan akan baca lagi insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih. Lepas tu siapa lagi yang nambah? Itu. Taklah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. จากอายะห์ที่41ก็คืออินนัลลอฮะยุมซิกุสสมะแล้วก็อีกทีนึงอินอัมซะกะฮุมามินอะฮัดินมินบะอ์ดะฮุคือตรงไหนก็คือตรงที่อินนัลลอฮะยุมซิกุฮุมาตรงที่ธรรมชาติความแข็งแกร่งในช่วงหนึ่งมี YouTube เมื่อเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นมี YouTube มีคำอธิบายจากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมของคิงฟาฮัดประเทศซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าญี่ปุ่นได้ชี้ความอิสติกบาร์ของเขาต่อธรรมชาติที่ถูกสร้างมาที่มีอยู่บนโลกนี้เขาบอกว่าเขาจะสร้างจะอะไรล่ะจะป้องกันอะไรต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ถูกสร้างมาเขามีกำแพงที่มีอะไรล่ะที่มีความสามารถที่จะเด่นที่จะทำให้น้ำทะเลหรือว่าอะไรก็ตามเมื่อมาถึงกำแพงนั้นสามารถเด่นหรือว่ากระเด็นน้ำนั้นในระยะกี่นาทีเขาได้ชี้ได้อธิบายใน YouTube นั้นผมได้ดูถึงแม้ความแข็งแกร่งความสามารถของชาวญี่ปุ่นที่จะต่อต้านธรรมชาติของอัลลอฮ์เนี่ยแต่เขาก็ไม่สามารถตามที่เราดูในเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและก็ในช่วงนั้นการประชุมของ YouTube นั้นเขาได้อธิบายอาจารย์ท่านนั้นเขาได้อธิบายมีนักธรณีท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้เข้ารับอิสลามเนื่องจากพวกเขาได้
เอาอายัดผมไม่ทราบว่าอายัดจำไม่ได้ว่าอายัดนี้หรือเปล่านะเขาบอกว่าเหมือนกับผมได้เคียงไว้กับอายัดฟะลันตะญิดะลิซุนนะติลลาฮิตับดีลาวะลันตะญิดะลิซุนนะติลลาฮิตะฮวีลาธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วถึงแม้เราจะต่อต้านความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีเท่าไหร่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ก็มันไม่สามารถที่จะปกป้องได้ก็คือถ้าเราทำสมดุลแค่ไหนจากธรรมชาติของอัลลอฮ์จากรูปแบบจากแบบที่อัลลอฮ์ได้สร้างแบบของธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างสมมติว่าถ้าสมมติว่าแรงมาเท่านี้แรงมาเท่านี้สามารถปกป้องอย่างนี้ได้ถึงแม้การขีดขั้นอย่างนั้นความสามารถของเขาได้สามารถทำอย่างนั้นแต่มันไม่อยู่ตรงที่วิธีการหรือว่าแบบที่ปกป้องได้มันอยู่ที่อัลลอฮ์เองอัลลอฮ์จะทำให้พังพินาศเมื่อไหร่ถึงแม้ความแข็งแกร่งมีจะพังพินาศเมื่อไหร่ก็ได้หรือถึงแม้จะพังพินาศเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับอัลลอฮ์บอกว่าฟ้าที่สามารถที่อาจารย์อับดุลลาติฟได้อธิบายแล้วก็ดร.นูรุดดินก็ได้อธิบายบอกว่าอัลลอฮ์สามารถจับอะไรล่ะฟากฟ้าด้วยความสามารถของเขาไม่ใช่ด้วยรูปแบบของธรรมชาติที่พวกเขาได้เรียนรู้ไว้เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตตอฟิก biasa Alhamdulillah kita boleh ambil 3 ayat pada siang hari ini yang mana kita boleh buat kulasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa segala-galanya dan semua makhluk lain lemah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kuasa dan makhluk lain lemah, tak payahlah makhluk ini nak bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyirik apa lagi? Allah kuasa dah. Allah kuasa, makhluk lain lemah. Sehingga dalam ayat lain kata makhluk lain hak manusia duk harap tu, hak duk minta, duk harap, duk sembah dan duk serah diri tu. Tak usah kata ke apa. Nak buat satu makhluk, nak buat satu benda nipis serupa dengan nipis ada selaput butir tamar pun tak kuasa juga nak buat. Patut tak ada apa. Marilah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kita boleh ambil pengajaran daripada surah ayat-ayat kita baca saat ini. Manusia dia tengok orang buat jahat, tengok orang karuk. Dia kata benda ni kalau dia cerak lebih molek dari tu lagi. Tu sebagai musyrikin. Nabi duk turun ke Bani Israel. Kalau turun kita sedak cerak kita kena jadi orang molek cerak lebih pada manusia lain lagi. Dia pancai kata buat dia jadi molek. Pak tengok di sini tengok beberapa berita banyak juga tengok dia. Oh kalau boleh kaku. Kalau terlebih boleh kaku tak pernah molek cerak. Rupa-rupa lebih teruk lagi terlebih dulu lagi. Dia dah perangai. Oh, demo dia kerja di Mahalai Patani tu. Allah baca Quran. Kalau aku boleh kerja Mahalai Patani, oh raja cerak baca Quran. Boleh dia tak juga. Ni perintah perangai ni. Jadi naik kata perangai sebab apa? Sebab gapo? Jadi perangai belah tu. Dia kita tengok di sana ni supaya dengan orang tu saya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dia perakat dia kata dia kalau boleh ke dia molek cerak gitu. Tapi hakikatnya tak. Sebabnya 2 penyakit. Takabur dan rancangan jahat. Takabur, rancangan jahat. Takabur ni tak ada beda sikit. Selain pada berdosa, Allah marah susah dia. Beda tak boleh pun. Bukan kalau orang puji dia dengan sebab takabur, oh kena sungguh ustaz tu takabur, oh kau kena. Tak ada kan. Oh ustaz tu hebat sungguh payah nak tegur orang, oh lebar dia, oh aku kena semua. Tak ada. Orang benci belaka. Oh dia tu kebenci sungguh besar diri berdakwah. Tu. Jadi natijah daripada takabur besar diri, manusia benci, Allah marah. Tak ada beda apa.
Hasil bertakabur tu dah tak boleh sapa kepada kebenaran yang sebenar. Aku nampak dah benda tu tapi demo tu dah bawa. Kalau aku turut demo tu kebenaran dia dah bawa juga. Tak ada apa, aku Allah dia dah. Takabur. Sebab itu jangan wida takabur. Puan kita jangan wida takabur. InsyaAllah kita akan bertemu dengan kebenaran kalau kita tidak ada takabur, insyaAllah. Itulah sahaja yang kita boleh ambil pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.